akhirah. Dulu aku pernah melarang kamu semua menziarahi kubur. Sekarang ziarahlah kubur karena ia mengingati akhirat. Ziarah kubur orang Islam yang lain, orang biasa pun dituntut, apalagi ziarah kubur orang alim. Apalagi ziarah kubur para nabi, para anbiya, ziarah kubur Nabi besar Muhammad SAW. Lagi-lagi dituntut. Maka setengah menjadi amalan ulama kita ziarah kubur. Pi Kelantan ziarah kubur Tok Kenali contoh dia. Pi ke Baling ziarah kubur Tuan Guru Haji Umar Zuhdi contohnya. Pi ke Sik ziarah kubur Tuan Guru Haji Saleh Musa. Pi ke Indonesia, pergi ke Yaman, pergi mana, ziarah kubur alim ulama di sana. Depa tulis pemuja kubur. Ada ARG Johor dia tulis penziarah kubur bukan pemuja kubur. Jadi nak tengok hujah ziarah kubur ni bagus tak bagus, khususnya kubur orang baik-baik, baca buku tajuk dia penziarah kubur bukan pemuja kubur. Depa fitnah kata Tok Guru ni pi duk puja kubur. Maka itu adalah fitnah, bukan mengumpat, buhtan terus. Mengumpat pun cerita keburukan yang dia tak suka pun tak boleh. Pi fitnah orang alim pula. Seorang-orangnya orang alim ni buat perkara kufur, pi duk minta kat orang mati, pi duk puja kubur. Perkataan itu perkataan fitnah. Dalam bahasa Arab dia panggil al-quburiyun. Dalam bahasa Malaysia dia panggil pemuja kubur. Ini istilah yang dibawa oleh golongan Wahabi ketika nak fitnah orang-orang alim tertentu. Ada dalam YouTube, ada dalam Facebook. Mereka tulis sedemikian. Itu fitnah yang kita tak boleh termakan dan terikut. Kerana menziarah kubur orang Muslim biasa pun sudah dituntut. Apalagi menziarah kubur orang baik-baik lagi dituntut. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ziyaratu quburis salihin mustahabbatun li ajli tabarruki wal i'tibar. Menziarahi kubur orang-orang yang baik itu hukum dia sunat untuk kita mendapatkan keberkatan dan mengambil pengajaran. Ziarah kubur orang biasa ambil pengajaran. Ziarah kubur orang yang baik-baik, yang soleh, pengajaran pun dapat, keberkatan pun dapat, bertambah kebaikan. Maka masa kalau pelajar duduk di Mesir, mereka ziarah Imam Syafi'i. Pelajar duduk di Syria, mereka ziarah Imam Nawawi. Pelajar di Mesir ziarah Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ziarah kubur Ibn Hajar Asqalani. Banyak. Di Yaman pun banyak. Jadi ziarah kubur para nabi, para salihin, para awliya itu amrun masyru', perkara yang dituntut dalam syariat. Dia bukan pemuja kubur dan penyembah kubur, tapi ia adalah sunnah Nabi SAW. Tak boleh kita silap faham piduk kata pemuja kubur kepada orang yang ziarah kubur, seperti mana sebahagian kenyataan yang kita lihat pada hari ini. Baik. Ayat yang kedua setelah Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan ayat 12 suratul Hujurat, didatangkan pula ayat 36 dalam suratul Isra. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat 36 surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni sebelum surah Al-Kahfi. Suratul Hujurat juzuk 26, suratul Isra juzuk 15. Sebelum surah Al-Kahfi, selepas suratul Nahli. Selepas surah Lebah, surah Isra. Selepas surah Isra, surah Kahfi.
Dalam suratul Isra Allah menyatakan jangan kamu turut apa yang kamu tidak ketahui tentangnya. Kita nak ikut apa pun bagi ada ilmu, jangan turut tanpa ada ilmu. Ayat-ayat ni menuntut kita mengaji, bagi erti apa kita nak buat, kita kena ada ilmu. Jangan kita ikut tanpa ada sandaran. Dan jangan kita menentang sesuatu yang kita belum kenal secara pasti. Ulama kata annasu a'da'u ma jahilu. Manusia memusuhi sesuatu yang dia jahil. Dia tak tahu, dia lawan. Dia tak tahu kata tawassul tu boleh, dia lawan, dia kata tawassul tu syirik. Dia kata burdah tu syirik. Karena dalam burdah ada minta berlindung daripada Nabi SAW. Ya akramal khalqi mali aludhu bihi siwaka. Wahai semulia-mulia makhluk, tidak ada tempat aku berlindung selain daripada engkau. Dia kata syirik ni duk berlindung dengan Rasulullah. Padahal ulama kita kata bukan syirik. Karena Allah izin Rasulullah melindung kita dalam hadis syafa'ah di akhirat kelak. Maka kena baca syarah burdah baru kita tahu apa maksud syair itu, supaya kita tak menentang sesuatu yang kita tak tahu. Jangan ikut benda kamu tak tahu, jangan kamu menentang sesuatu yang belum kamu dapatkan hujahnya betul ataupun tidak. Takut kita lawan benda yang betul, kita tak sedang, kita kata salah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau turuti apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Apa sahaja yang dilakukan oleh hati, oleh pendengaran, oleh penglihatan akan disoal oleh Allah di akhirat kelak. Aku bagi kepada kamu telinga yang jelas, tidak pekak, kamu dengar yang bermanfaat, kamu mudarat. Kamu dengar orang mengumpat, dengar orang ceramah. Aku bagi mata yang terang, kamu lihat ayat Quran ke hadis ke, lihat alim ulama ke, lihat pemandangan yang indah yang memperkenalkan kamu kepada pencipta, atau kamu lihat sesuatu yang aku haramkan. Aku bagi hati, kamu buh dalam hati kamu yang Allah redha ke Allah murka. Kamu ingat benda yang baik atau benda yang jahat, kamu ingin nak buat baik atau buat jahat, hati kamu pergi ke syurga atau pergi ke neraka, semua akan disoal. Inna sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan disoal, akan dipertanggungjawabkan. Orang munafikin kata dalam Quran, mata mereka terang tapi dikatakan buta. Telinga mereka mendengar dengan jelas tapi dikatakan pekak dan tuli. Mulut mereka boleh bercakap tapi dikatakan bisu. Quran kata summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun mereka bisu. Summun mereka tuli, bukmun mereka bisu, umyun mereka buta, fahum la yarji'un mereka tidak kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala umpamakan orang munafik ni, walaupun depa boleh dengar dengan jelas, depa ni serupa pekak. Walaupun depa boleh melihat dengan terang mata, depa ni serupa buta. Walaupun mereka boleh bercakap, depa ni serupa bisu. Kenapa dikatakan pekak, bisu dan buta? Kerana pendengaran mereka tidak membawa kebaikan kepada mereka. Penglihatan mereka tak membawa kepada syurga tapi membawa kepada neraka. Tengok Rasulullah, tengok para sahabat, tengok ayat Quran, tengok hadis, tapi tengok saja tapi penglihatan itu tidak membawa manfaat, bahkan depa lawan apa depa tengok. Dengar orang duk baca Quran, dengar orang duk baca hadis, dengar orang bagi kuliah subuh, kuliah maghrib, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Serupa orang pekak mendengar kata-kata orang lain. Depa boleh bercakap, tapi bercakap depa tak bawa redha Allah, cakap benda yang tak betul, yang salah, yang haram.
maka walaupun mendengar tapi diumpamakan buta, diumpamakan pekak, walaupun melihat diumpamakan buta, walaupun bercakap diumpamakan bisu. Bahkan dalam ayat lain kata khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati orang kafir. Dalam ayat lain kata innallaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubus allati fis sudur. Mata mereka tidak buta tetapi hati yang ada di dada mereka buta. Dalam kitab Burdah kata qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Kadang-kadang mulut yang demam mengingkari air yang tawar dan mata dan hati yang buta. Mata yang kelabu mengingkari matahari yang terang. Mata yang kelabu mengingkari matahari yang terang. Mulut yang pahit mengingkari air yang tawar. Hati yang kotor, hati yang berpenyakit, hati yang keras, hati yang buta, hati yang karat mengingkari Islam yang indah, mengingkari ajaran Nabi SAW. Maka kita perlukan hati yang baik. Maka Allah Ta'ala sebut, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang hati kamu nak buat, apa yang hati kamu niat, apa yang duduk dalam hati kamu, benda elok ke benda kotor, benda baik ke benda jahat, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hati bila nak benda jahat, anggota akan buat jahat mengikut kehendak hati. Maka hati perlu dicucikan dan dimasukkan keinginan-keinginan yang baik. Hadis kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tukum bih atau kama qala. Tidak sempurna iman seseorang kamu melainkan apabila kehendaknya itu mengikut apa yang aku bawa. Aku bawa kena mengucap, hatinya nak mengucap. Aku bawa kena semayang, hatinya nak semayang. Aku bawa kena puasa, hatinya nak puasa. Aku bawa minum arak haram, hatinya tak mau minum arak. Aku bawa judi itu haram, riba itu haram, hatinya benci kepada apa yang Allah dan Rasul benci. Maka kita kena doa Allah bagi kat kita hati yang sedemikian. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hati yang cinta kepada iman dan hiaskan iman dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan hati kami benci kepada kufur, benci kepada fasik, benci kepada maksiat. Jadikan kami orang-orang yang mendapat bimbingan petunjuk-Mu. Itu satu doa minta hati yang suka hak Allah suka, benci yang Allah benci. Yang kedua, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kebenaran kepada kami dengan sejelas-jelasnya dan anugerahkan kepada kami agar kami menjadi orang yang suka mengikut menghayati kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan kepada kami kebatilan, kesesatan, keburukan itu sejelas-jelasnya dan jadikan kami orang-orang yang menjauhi segala kebatilan, segala keburukan dan kesesatan. Doa ni minta kita diperkenalkan yang baik dan yang buruk, minta bagi kita suka yang baik, tak suka yang buruk. Kalau doa ni Allah makbul, kita suka mengaji, suka semayang, suka pergi masjid, suka qiyamul lail, suka baca Quran, suka zikrullah, suka istighfar, suka salawat, suka sedekah, suka pergi haji, suka pergi umrah, suka bercakap yang baik, suka dengar yang baik, suka tengok yang baik, suka fikir yang baik, semua benda-benda baik duduk kat kita. Tak suka benda yang Allah tak suka. Tapi kalau tekoh baik, tekoh tak baik, maka kita nak kena usaha lagi. Perbaik lagi, perbetul lagi. Allah tak bagi campur baik dengan jahat.
wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur yang benar dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan yang benar sedangkan kamu mengetahui. Allah sebut dalam ayat 36 surah Al-Isra, apa kamu nak dengar, jangan kamu fikir tak ada siapa tahu, tak ada siapa tanya. Mungkin mak ayah kamu tak tanya, mungkin cikgu kamu tak tanya, mungkin jiran kamu tak tanya, suami kamu tak tanya, isteri kamu tak tanya. Tapi Allah Ta'ala kata, aku nak tanya, kerana pendengaran kamu aku bagi, penglihatan kamu aku bagi, terang tak buta. Hati kamu yang waras aku bagi, tak jadi gila macam orang lain. Sebahagian orang hati dia tak waras. Aku bagi hati yang waras, pendengaran yang jelas, penglihatan yang terang. Aku akan tanya balik, kamu guna nikmat pemberian aku itu kepada sesuatu yang baik atau sebaliknya. Dalam ayat lain Allah berfirman, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu semua akan ditanya pada hari akhirat kelak tentang nikmat yang diberikan. Allah Ta'ala kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, ay wala tattabi' ma lam ta'lam wala ya'nik. Jangan kamu ikut benda kamu tak tahu dan benda tak penting. Jangan dengar yang tak ada benda, tak ada alasan, boleh dengar tak boleh dengar, dan tidak bawa manfaat. Jangan bawa dengar yang bawa manfaat, melihat yang bawa manfaat, berfikirlah yang bawa manfaat. Kata Imam Qatadah rahimahullah, la taqul ra'aitu wa anta lam tara, wa sami'tu wa anta lam tasma', wa 'alimtu wa anta la ta'lam. Kamu jangan kata, aku telah melihat sekian sedangkan kamu tak lihat pun. Aku telah mendengar sekian sedangkan kamu tak dengar pun. Aku telah tahu sekian sedangkan kamu tak tahu pun. Benda hak kamu tak buat, tak dengar, tak lihat, jangan duk pergi mohong orang kata kamu dengar, kamu lihat. Kamu nak bercakap kata aku dengar, memang dengar sungguh. Aku tahu, memang kita tahu sungguh. Aku jumpa, memang jumpa sungguh. Jangan kita berkata benda kita mai daripada kita yang tidak kita lakukan. Aku telah melihat sekian dulu ni, sedangkan kita tak lihat pun, kita reka saja. Aku dengar kawan tu kata, kawan tu tak kata pun, kita pun tak dengar pun, kita pergi bohong orang kata kita dengar. Aku tahu ni, sedangkan kita tak tahu pun, kita reka saja. Semua tu tak betul sikap sedemikian. Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, la tazumma ahadan bima laysa laka bi'ilm. Jangan kamu cerca seseorang sesuatu yang kamu tak tahu. Kita tengok sesuatu klip video, kita tengok satu tulisan, kita tengok satu orang, terus kita kutuk dia. Sedangkan apa yang kita kutuk tu, kemungkinan yang kita kutuk tu, dia ada buat benda yang betul. Kita duk rasa kita betul, tanpa kita kaji terlebih dahulu. Tak boleh kita cerca seseorang sesuatu yang kita tidak ada ilmu dalam bidang dan perkara yang dilakukan oleh orang itu. Kata sebagian ulama lagi, penyaksian palsu. Kata sebagian ulama lagi, jangan ikut sangkaan saja. Saya duk agak macam ni, saya duk sangka macam ni. Jangan agak benda-benda yang kadang-kadang tak perlu diagak dan tak betul sangkaan itu. Pastikan kita nak bercakap, kita nak kata, kita nak ikut benda yang mempunyai ilmu dan hujah yang kukuh, supaya kita tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Akhirat esok Allah tanya setiap orang apa yang diusahakan dan dilakukan oleh telinga dia, mata dia dan hati dia. Hati kita ditanya apa yang kita fikirkan, apa yang kita i'tiqadkan. Kamu pegang akidah mana? Akidah ahli sunnah ke akidah yang lain? Akan ditanya. Apa yang kamu fikirkan dalam hati kamu, baik ke jahat ke, akan disoal. Maka orang yang baik, dia fikir macam mana nak buat baik kat diri dia, kat orang lain. Macam mana nak isi kebaikan dalam diri, dalam hati dia, kepada diri dia dan orang lain. Nak isi sifat takut pada Allah,
nak isi sifat ikhlas, nak isi sifat tawaduk, nak isi sifat harap kepada Allah, nak isi hati dia dengan sifat-sifat yang Allah suka. Tak mau isi dengan sifat-sifat yang Allah benci. Lebih-lebih lagi ketika usia dah semakin meningkat. Baru ni ada seorang hamba Allah cek tengok positif COVID. Lepas tahu positif nak kena pi kuarantin. Kita hantar WhatsApp, dia tak jawab dah. Lepas tu kawan dia kata, dia tahu kata dia positif. Mungkin dia boleh mati bila-bila masa. Lega tak tahu lagi. Dia tinggal terus dah handphone tak mau buka. Pasal dia duduk fikir, tak kena gaya seminggu ni masuk kubur. Dia fikir kehala mati handphone tak mau buka dah. Nak cakap dengan dia kena telefon, hantar WhatsApp dia tak buka dah. Sebab kalau buka beratus beribu nak baca satu-satu bukan masa dia dah. Kerana saya duduk dalam suasana mesti rawat dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah Allah bagi lega. Jadi negatif balik. Cuma orang yang fikir bila dia nak mati dekat, dia tak maulah benda-benda yang kadang-kadang menghalang sikap dia untuk bertaubat dan menjadi orang yang betul dan bersedia berjumpa Allah. Jadi kita pasal lambat lagi nak mati, akhirnya kita kadang merapu, kadang betul, kadang tak betul, kadang elok, kadang tak elok. Kadang cakap hak baik, kadang cakap hak buruk. Kadang tengok hak baik, kadang tengok hak buruk. Kerana kita duk berasa lambat lagi nak mati, berasa macam 20 tahun lagi nak mati. Orang yang berasa mungkin akan mati sehari dua ni, maka dia akan isi penghujung usia dia dengan kebaikan. Kalau boleh nak baca Quran, ya, tak mau nak baca WhatsApp yang berlebih-lebihan, sampai Quran pun dia tak ada yang tengok. Kalau kita ingat kata kita nak mati bila-bila masa, kita isi serentak. Sembahyang jemaah pun isi, sembahyang tahajud pun isi, mengaji pun isi, baca buku pun isi, yang baik pun isi. Bergurau dengan kawan-kawan tak salah, tapi lama-lama sekali. Jangan bergurau 24 jam, main game 24 jam. Berhibur 24 jam, bersukan 24 jam. Siang malam tengok TV, tengok handphone, tengok TV. Mayang jemaah tak pi, orang mengajak tak peduli. Zikir tak ada sepatah pun. Pasal dia berasa lambat lagi nak mati. Jadi perlu kepada muhasabah diri. Perlu kepada kesedaran diri. Nabi SAW membenarkan kita berhibur, tapi dengan hadis yang berbunyi sa'atan wa sa'ah, lama-lama sekali. Bukan berhibur daripada celik mata sampai lena, main game sampai pada bangkit tidur sampai tidur balik. Main game 13 jam, semayang 5 minit pun tak khusyuk. Jadi perlu kepada kesedaran bahawasanya hiburan itu seketika, sikit, tapi hak lain banyak. Hak baik banyak lagi. Nabi SAW jumpa sahabat duk gelak darah. Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Jika kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Gelak sikit, riau banyak. Kita gelak banyak, riau tak ada langsung. Kerana kita tak tahu macam mana Rasulullah tahu. Rasulullah tahu tentang syurga, tentang neraka, baginda melihat. Baginda cerita kat para sahabat. Para sahabat tahu syurga neraka, para sahabat jadi takut. Para sahabat cerita kat tabi'in. Mai kat kita jauh dah tak ada orang cerita. Kalau cerita pun sepintas lalu itu kita lupa habis dah. Maka lagi jauh kita dengan zaman Rasulullah, lagi jauh kita dengan majlis ilmu, lagi keraslah hati kita. Dalam Quran kata lagu tu, Quran kata kalau orang lagi jauh ni hati dia keras. Ayat berapa? Ayat dalam surah Al-Hadid ayat 16.
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka menjadi khusyuk kepada berzikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan daripada kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan jangan mereka menjadi seperti ahli kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, maka jauh jarak masa mereka dengan para nabi, dengan turun kitab. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Orang jadi fasik kerana hati kerah. Hati kerah ni kerana jauh dengan wahyu, jauh dengan para nabi, jauh dengan wahyu yang diturunkan, jauh dengan majlis yang menyampaikan wahyu Allah, hati jadi kerah, perangai jadi fasik. Ayat 16 surah Al-Hadid. Begitu juga ayat 22 surah Az-Zumar. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka wail, neraka wail ataupun kecelakaan bagi orang yang keras hatinya daripada mengingati Allah. Ayat 22 surah Az-Zumar. Begitu juga ayat 53 suratul Hajj. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Untuk ia menjadikan apa yang syaitan lontarkan fitnah kepada orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit dan keras hati mereka. Hati penyakit, hati keras, rosak. Ayat 53 surah Al-Hajj. Ataupun ayat 74 surah Al-Baqarah. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kamu menjadi keras setelah itu, maka ia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Kenapa hati manusia jadi keras? Kerana ucapan dia tidak ada kaitan dengan zikrullah. Cakap banyak tapi terlupa pada Allah dalam percakapan dia. Hadis Imam Tirmidzi menyatakan la tuksirul kalama bighairi zikrillah. Fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Maksud dia, jangan kamu memperbanyakkan kata-kata selain daripada zikrullah. Sesungguhnya banyak bercakap tanpa zikrullah itu, yang tidak ada kaitan dengan zikrullah itu, membawa hati menjadi keras. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah itu orang yang hatinya keras. Jadi hati yang keras ni jauh pada Allah. Kita nak ada hati yang lembut, hati yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bila dengar nasihat memberi manfaat dan mengubah kehidupan kita daripada keburukan kepada kebaikan, daripada kebaikan kepada lebih baik. Maka di antara yang dipesan oleh ulama ialah kena ingat bahawasanya apa yang duduk dalam hati akan disoal. Yang kita fikirkan dalam hati kita, yang kita ingat dalam hati, yang kita nak buat dalam hati, di samping i'tiqad dan akidah yang kita pegang dalam hati, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran akan ditanya apa yang dia dengar, penglihatan akan ditanya apa yang dia tengok. Kemudian ayat yang ketiga Allah berfirman, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak menyebut oleh seseorang daripada sesuatu kata-kata
Melainkan di sisinya, di sisi kata-kata itu atau di sisi manusia itu ada raqib, ada atid. Ada malaikat yang memerhati, yang mengawasi, yang menulis apa yang kita kata, apa yang kita lakukan. Jadi ayat ini menceritakan salah satu pegangan ghaib akidah yang kena ada. Setiap kata-kata dan perbuatan kita didengar, dilihat dan ditulis oleh malaikat yang ada di sisi kita. Surah Qaf ayat 18. Apa yang kita bercakap, malaikat tulis. Apa yang kita tulis, malaikat tulis. Apa yang kita lakukan, malaikat tahu. Malaikat memerhati perkara yang kita lakukan. Malaikat menjaga dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Atid ay hadir la yaghib. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahawasanya sepatutnya bagi setiap mukallaf. Mukallaf mana orang yang sudah akil baligh, lelaki dan perempuan yang berakal, yang tidak gila, yang sudah cukup umur, yang sudah baligh. Sepatutnya bagi setiap orang yang sudah akil baligh itu memelihara akan lidahnya daripada semua kata-kata melainkan kata-kata yang zahir padanya kebaikan, ataupun kata-kata yang sama sahaja antara bercakap dengan tidak bercakap pada kebaikan. Maka sunnahnya dia menahan lidah daripada bercakap. Kadang-kadang percakapan yang harus boleh membawa kepada haram dan makruh. Ini banyak berlaku pada adat. Yang selamat, kita jaga lidah. Itu kata Imam Nawawi dalam pendahuluan kitab ini. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan hadis yang pertama riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan sepatutnya kita tidak bercakap melainkan kata-kata yang baik, yang zahir nyata kemaslahatan kebaikannya. Kalau dia syak dia buat kebaikan ataupun tidak, jangan bercakap. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik. Kalau tak mau bercakap baik, hendaklah dia diam. Jadi ayat yang kita baca tadi, Allah berfirman juga dalam surah Al-Infitar, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Ada malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia yang menulis. Ada malaikat yang jaga kita. Hadis yang kedua, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang Muslim yang paling mulia? Yakni yang paling banyak pahala, yang paling tinggi kedudukannya. Pangkat dia paling tinggi, pahala dia paling banyak. Riwayat yang lain, seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina khair? Siapakah orang Muslim yang paling banyak memiliki kelakuan yang baik, keadaan yang baik, sifat yang mulia?
Maka Nabi SAW jawab, orang yang menyelamatkan diri, lidah dan tangan mengguna, orang yang menyebabkan orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Orang Muslim paling baik, dia tak guna lidah untuk menyakiti orang Muslim yang lain. Dia tak guna tangan untuk menyakiti orang Muslim yang lain. Dia tak guna kata-kata dan perbuatan untuk menyakiti kaum muslimin yang lain. Kerana menjaga orang Muslim yang lain daripada disakiti adalah lebih susah. Disebutkan lidah kerana lidah itu menceritakan apa dalam hati. Disebutkan tangan kerana kebanyakan perbuatan manusia dengan tangan. Mungkin kita curi duit dia, mungkin kita tampak dia, mungkin kita tumbuk dia. Lain pada tangan termasuk. Jangan ada orang kata ni sebut lidah dengan tangan, kaki tak apa kot. Tak, kaki pun serupa. Kita pergi tenang dia, tak boleh, walaupun tak sebut kaki. Jadi maksud lidah ialah kata-kata. Maksud tangan ialah anggota. Apabila orang lain selamat, orang Muslim lain selamat daripada kata-kata yang buruk daripada kita, perbuatan yang buruk daripada tangan, kaki dan segala anggota kita yang lain, maka kitalah orang yang baik. Karena kita jaga anugerah Allah yang bernama lidah dan hati daripada digunakan kepada memudaratkan orang Islam yang lain. Tangan juga termasuk di situ menulis. Tangan bukan nanti tumbuk orang, tampak orang. Tumbuk, sakit tempat kena tumbuk, tampak kena sakit tempat kena tampak, satu tempatnya. Tapi kalau dia tulis, kadang-kadang tulisan itu lebih sakit daripada tumbukan dan tamparan. Dia kata kadang lebih sakit daripada tikaman. Sehingga kan ulama buat syair, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan oleh lembing mudah sembuh. Luka yang diakibatkan oleh lidah payah nak lega. Kita turih tangan orang bagi luka, ubat minyak gamat, cepat lega. Kita turih hati orang dengan kata-kata yang menyakitkan, 40 tahun dia duk ingat lagi. Dia tu kata kat aku sampai lah aku duk merasa lagi. Luka pasal lidah kadang lebih sakit dan lebih susah nak lega berbanding luka pada dengan sebab oleh pisau. Luka pisau berubat hilang, parut pun hilang, seminggu, sebulan, setahun. Luka lidah 14 tahun tak hilang-hilang. Maka jangan sampai kita melukakan orang lain dengan lidah kita, kata ada sakit hati. Melukakan hati orang lain dengan tangan kita, kita tulis ada sakit hati. Kita hantar tulisan-tulisan fitnah mengumpat, bila dia baca dia geram kat kita. Apakah semua jenis kesakitan daripada lidah itu ataupun daripada tangan itu terlarang? Ulama kata tak, ada yang dikecualikan. Apa dikecualikan? Luka sakit dengan sebab tangan, dengan sebab dipukul dengan hukuman hudud. Disebat dengan hukuman hudud. Sakit tu sakit dengan tangan, tapi yang tu disuruh oleh syarak. Hukum ta'zir. Luka dengan sebab lidah, sebab dia orang buat sakit, buat benda yang menyakitkan hati kita, kita kena tegur dia. Dia curi barang kita, kita kata kat dia, hang curi hak aku no. Hang tak bagi balik, aku report kat polis. Dia dengar tu dia sakit hati kat kita pasal lidah kita marah kat dia. Dia marah pasal hak dia. Kita balas hak dia. Kita buat benda tak betul, dia tegur kita, kita sakit hati, kita nak marah balik. Tak boleh pasal dia betul, kita tak betul. Maka ada ketika orang marah kat kita ataupun kita marah kat orang bertempat. Ada orang buat apa pun walaupun dia kena zalim, kena nanya, dia tak marah, duduk lagu tu juga. Sehingga akan muncul kata-kata ulama, man istughdiba falam yaghdab fahuwa himarun.
Barang siapa yang dituntut marah, tiba-tiba tak marah, dia tu macam kaldai. Kaldai ni kita tibai dia tak marah, kita ikat dia tak marah, kita tahak tak bagi makan tak marah, habis sangat dia riau. Orang pun ada lagu tu juga, orang buat naya kat dia, buat tak marah apa. Jadi ada ketika marah itu dibenarkan. Nabi Ibrahim AS melihat kaum dia yang degil duk sembah berhala. Nabi Ibrahim kata, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Aku bosan dengan sikap kamu, dengan sebab kamu sembah selain pada Allah. Nabi Ibrahim mengeluarkan kata-kata geram marah kepada kaumnya yang tak mau beriman. Jadi ada ketika marah kena pada tempat, ada ketika pukul kena pada tempat, yang itu dikecualikan daripada maksud hadis ini. Pukul dengan sebab disuruh syarak, dengan sebab melaksanakan hukum had ataupun hukum ta'zir, yang tu orang itu berhak untuk menerima hukuman, tidak terlarang. Berkata satu kata-kata yang bentuk marah, kita marah ke anak dia, anak kita pasal tak sembahyang subuh, yang tu kena tempat. Kita menyakitkan hati dia dengan lidah kita, kita marah ke dia sebab dia malas sembahyang, yang tu kena pada tempat, marah itu dituntut. Yang tu dikecualikan. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan di sudut syarak, saja-saja bercakap bagi orang sakit hati seperti mengumpat, saja-saja guna tangan bagi orang sakit hati, tulis yang tak betul, yang tu perlu bertaubat dan minta maaf kepada orang yang kita buat salah tadi. Kalau tak mau minta maaf, kena buat 2-3 benda yang kita ceritakan tadi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, orang Muslim itu orang yang selamat, orang Islam yang lain daripada lidah dan tangannya. Barang siapa yang begini sifatnya dan keadaannya, maka orang itu orang Muslim yang sejati, yang kuat imannya, yang bagus kelakuannya. Bila dia boleh kawal lidah dan tangannya, tidak bercakap melainkan yang penting, tidak memikirkan melainkan yang selamat, dia adalah al-muslimul kamil al-muttaqil fadil. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, seorang Muslim yang mempunyai keislaman yang sempurna dan seorang yang bertakwa yang mempunyai kemuliaan. Jadi hadis ni lebih kurang sama dengan hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu melainkan apabila dia suka kepada saudaranya yang lain apa yang dia suka untuk dirinya. Saya suka orang puji saya, maka saya puji orang lain. Saya suka orang bagi duit kat saya, maka saya bagi duit kat orang lain. Saya suka orang sedekah kat saya hadiah kat orang lain. Saya tak suka orang kutuk saya tak kutuk orang lain. Saya tak suka orang pukul saya tak pukul hak orang lain. Saya tak suka orang mencuri hak saya tak mencuri hak orang lain. Apa yang saya tak suka orang buat kat saya tak akan buat kepada orang lain. Apa yang saya suka orang buat kat saya akan buat kepada orang lain. Itu orang yang imannya mantap, imannya tinggi. Yang jadi masalah, kita tak suka orang buat kat kita, kita buat kat orang. Kita tak suka orang curi hak kita, kita pergi curi hak orang. Orang curi kat hak kita, kita marah. Kita curi hak orang, kita tak berasa apa. Kita tak suka orang hutang kita tak bayar, kita pergi hutang orang tak mau bayar. Kita tak suka orang buang sampah depan rumah kita, kita buang sampah depan rumah orang, buat tak peduli. Kita tak suka orang mengumpat kat kita, kita mengumpat kat orang siang malam. Orang ni imannya lemah. Macam mana kamu tak suka orang buat kat kamu, kamu jangan buat kat orang. Macam mana kamu suka orang buat kat kamu, buatlah kat orang. Kita suka orang senyum kat kita, kita senyum kat orang. Kita suka jiran bagi makanan kat kita, kita bagi makanan kat jiran. Kita suka orang kaya bantu kita, kita bantu orang susah. Apa yang kita suka orang buat kat kita, lakukan kepada orang lain. Apa yang kita tak suka orang buat kat kita, kita jangan buat kat orang lain. Hadis sebut jelas, kita nak amai ya susah. Hadis kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh seseorang kamu, yakni tidak sempurna iman seseorang kamu.
hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia suka untuk saudara seagamanya, suka kepada orang Islam yang lain. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Maksud dia, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia membawa keselamatan kepada orang ramai, inginkan kebaikan kepada orang ramai, memberi nasihat kepada orang ramai. Apa yang dia suka orang ramai buat kat dia. Orang ramai buat main benda selamat kat dia. Orang buat main kebaikan kepada dia. Orang ramai bagi nasihat kat dia. Dia suka bagi kat orang lain apa yang dia suka orang bagi kat dia. Daripada hadis ni juga ulama kata hak-hak jiwa, hak-hak harta asalnya terlarang. Tak boleh kita membunuh jiwa orang, tak boleh kita menyakitkan jiwa dan maruah orang, tak boleh kita balas harta orang. Tidak halal melainkan dengan cara syarak. Maka kita tak mau sedemikian kepada orang, kita tanda Muslim yang tinggi imannya, mantap Islamnya. Ulama sebut peringatan, apa hikmah Allah sebut tangan, tidak sebut anggota yang lain? Kerana tangan ini ada tangan secara zahir, al-yadun al-hissiyah, tangan yang dapat dilihat dan disentuh. Ada yadun ma'nawiyah, tangan secara makna. Apa itu tangan secara makna? Iaitu menguasai hak orang lain tanpa kebenaran. Kita pergi guna tanah orang, kita pergi ambil barang orang tanpa kebenaran pemilik barang, pemilik tanah, maka kita sudah menggunakan tangan menyakiti dia, iaitu tangan maknawi. Dan kenapa digunakan lidah, tidak digunakan kata-kata? Kerana ada orang menyakitkan orang lain, tak perlu kata apa, dengan lidah, dia jelian lidah, ataupun dia memperolokkan dengan lidah. Maka lidah itu lebih daripada kata-kata, peranan dia. Kadang-kadang tak kata apa pun, hanya dengan tunjuk lidah saja orang geram kat kita sebab kita jelian lidah kat dia. Maka dalam hadis ini menjelaskan kelebihan orang-orang yang selamat, orang Islam yang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Dan orang yang paling afdal dan paling mulia di kalangan orang Islam ialah orang yang berdiri dalam melaksanakan hudud, yang mematuhi had dan sempadan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ada lagi beberapa minit, kita berpindah kepada hadis yang ketiga. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina rijlayhi adman lahul jannah, rawahul Bukhari. Barang siapa yang menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara dua tulang dagunya, yakni mulut dia, dan sesuatu yang berada di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, nescaya aku jamin dia boleh dapat masuk syurga. Siapa yang menjamin jaga mulut dan jaga farajnya, aku confirm dia boleh masuk syurga. Jaga mulut, jangan bercakap yang terlarang. Jaga mulut, jangan makan minum yang terlarang. Jaga mulut, jangan menggunakan lidah buat sifat terlarang. Jelian lidah kat orang sakit hati, tak boleh. Jaga mulut, jangan buat maksiat. Jaga faraj dan jangan buat maksiat. Aku jamin dia boleh masuk syurga dengan senang. Menunaikan hak lidah dengan bertutur yang baik, bertutur yang wajib, bertutur yang sunat, atau diam tidak bercakap yang terlarang. Menunaikan hak farajnya dengan meletakkannya di tempat yang Allah redha, yang Allah halalkan, tidak melibatkan dengan yang haram. Riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, man hafidha ma baina faqmaihi fa farjahu dakhala al-jannah. Faqmaihi ay lahyaihi, wal faqmu bermakna lahyun. Barang siapa yang memelihara sesuatu antara dua tulang dagunya, tulang yang ada di tepi mulutnya, tulang tempat tumbuh gigi,
iaitu jaga lidah atau jaga pertuturan, dan jaga mulutnya tidak memakan minum yang haram. Jadi jaga di sini merangkumi apa? Mulutnya, jaga mulut ni merangkumi apa? Merangkumi kata-kata, makan, minum dan segala perbuatan mulut yang lain. Jaga mulut dia jangan mulut yang terlarang, tak makan yang terlarang, tak minum yang terlarang, tak kata yang terlarang. Dan menjaga sesuatu antara dua kakinya, iaitu menjaga kemaluannya daripada berzina dan seumpamanya. Nescaya aku jamin dia masuk syurga. Dalam hadis Imam Tirmizi, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Lebih kurang maksud yang tadi. Dalam hadis Ibnu Hibban, man wuqiya syarra ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhala al-jannah. Siapa dijaga daripada buat jahat dengan dua anggota tersebut, dimasukkan ia ke dalam syurga. Riwayat Imam Tirmizi juga, man yatawakkal lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Siapa yang bertawakal, berpegang kepada Allah dengan menjaga mulut dan anggotanya yang tersebut, aku jamin dia boleh masuk syurga dengan mudah. Riwayat Imam Ahmad juga, man tawakkala li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi tawakkaltu lahu bil jannah. Siapa boleh jamin, tawakkala ay takaffala, siapa boleh jamin dia boleh jaga antara mulut dan menjaga antara kedua kakinya, aku jamin dia masuk syurga. Dalam ni dia panggil babil muqabalah dalam ilmu balaghah, ilmu babil muqabalah dalam ilmu badi', al-muqabalah, at-tibaq, al-jinas dan sebagainya dibahas dalam ilmu balaghah. Hadis ini menunjukkan bahawasanya bala yang besar, ujian yang besar kepada seseorang di dunia ialah bagaimana dia nak jaga lidah dan farajnya. Siapa dijaga sehingga tidak terlibat dengan benda haram, dia telah terjaga daripada seburuk-buruk keburukan. Hadis yang berikutnya, nabilah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, muttafaqun alaih. Seseorang hamba bercakap dengan satu kalimah. Satu kalimah ni satu kalam, satu ayat. Seperti disebut kalimatus syahadah kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, disebut sebagai kalimatu fulan kepada qasidah. Qasidah 50 baris, 100 baris disebut kalimah fulan, perkataan si fulan. Perkataan sebenarnya satu sekumpulan kata-kata. Kadang-kadang satu perkataan digunakan kepada sekumpulan kata-kata. Kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Pengurusi kata, naklah si fulan bangun menyampaikan kalimahnya. Kalimah mana ceramah dia. Ceramah sejam dipanggil kalimah. Kalimah mana perkataan, satu sekumpulan ayat. Seseorang yang bercakap dengan satu perkataan, yakni sekumpulan ayat. Ayat itu kadang baik, kadang buruk, kadang panjang, kadang pendek. Dia merasakan benda tu kecil, ma yatabayyanu ma fiha, tidak jelas apa yang ada padanya. Dia tak ingat pun, dia tak teliti pun apa dia cakap. Datang baik ataupun buruk, yang penting aku nak bercakap, aku cakap. Kata-kata yang dia anggap biasa, dia tak teliti dulu baik ke buruk, dosa ke pahala. Dia dapat kata-kata, dia sebar dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, tak teliti dulu, saya penyebaran ni bawa dosa buat pahala. Dia berasa benda remeh dan kecil. Tapi kata-kata itu menyebabkan dia masuk dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Rupanya mudarat dia besar, dia berasa benda kecil saja. Nabi SAW peringat, ada orang bercakap dia rasa ringan. Hadis Bukhari Muslim. Tapi penyebab dia masuk ke dasar neraka. Dia tak teliti dulu, dia tak fikir keburukan dia, dia tak takut mudarat daripada ucapan itu. Dia berasa benda itu remeh, kecil. Aku hantar syok saja. Sebenarnya
penyebab dia masuk ke dasar neraka. Maka hadis ni mengajak kat kita, apa kita nak cakap, teliti dulu, tadabbur dulu, fikirkan dulu. Dia bawa kepada keji ke puji, dia bawa kepada buruk ke baik, balasan dan ganjaran yang diterima. Kadang ada orang duk merasa benda tu ringan, benda tu biasa, tapi Allah murka kata-kata itu. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, kata-kata yang menjatuhkan pemilik kata-kata itu ke dalam neraka ialah seperti dia kata kepada pemimpin yang zalim, menyokong kepada pemimpin yang zalim umpamanya. Ataupun dia bercakap kepada dosa, sesuatu yang Allah murka. Atau seperti mengumpat yang kita bicarakan sekarang. Cakap yang keji, cakap yang dosa besar, atau dia pemain para nabi, syariat Allah, dia kata kecil ya, sebenarnya membawa kepada murtad wal'ayazubillah. Dia pemain hukum Islam. Golongan liberal kadang-kadang kutuk hukum Islam tanpa ada rasa takut. Dia merasa kecil, tapi berat di sisi pandangan syarak. Golongan satu lagi kutuk para sahabat tanpa rasa takut. Oh, berat kutukan kepada para sahabat.